Mana kamu, Malaysiaku? Dimanapun kamu, kami ada selalu. Berikanlah kemenangan, berikanlah kami semua kebanggaan. Kau gila kau tengok. Weh, ini bukan benda kerja seorang dua tau. Ni kerja, ramai. Demi Malaysia. Diorang tak tahulah tidur makan ke macam mana ni. Tak siapkan benda ni. Weh, kau gila. Detail. Weh, bangga lah weh. Sebab tu aku cakap, bola sepak ni bukan kita nak ceritakan atas padang tu je. Ni semua surrounding ni main peranan tau. Sebab tu lah tim-tim lain, Thailand, Vietnam takut kalau main kat home Malaysia. Ni. Gila. Macam mana? Korang dah lepas rindu belum dengan aura para penyokong demi Harimau Melaya, demi Persekuat Kebangsaan? Walaupun secara orang kata jelas lah baru-baru ni memang kegagalan lah Persekuat Kebangsaan, dan kegagalan tu harus ditanggung oleh FAM. Kenapa aku cakap FAM ni perlu dipersalahkan? Sebabnya dia ni dah lama tak kena jentik tau. Dulu kau tengok tak dulu? Dulu bila penyokong jentik, baguslah sikit. Adalah orang kata nak buat F30 lah. Tapi mana F30? Tak ada. Yang ada program naturalisasi. Sebab nak menutup, orang kata menutup kesalahan ataupun tak kesampaian hajat untuk pembangunan akar umbi. Bila cakap tentang akar umbi ni, kita ni masalahnya adalah kita belum selesai satu perkara, kita nak buat satu perkara. Belum kita nak bawa keluar benda yang bagus ni, benda yang kita dah rancang, kita dah sailang, dah potong tangkona benda yang baru. Ini ada yang berlaku. Kononnya F30 untuk pembangunan akar umbi, tiba-tiba tak ke mana, masuk program naturalisasi yang juga dinamakan sebagai program gagal. Disappointed! Gagal sebab apa? Contoh yang dah berlaku untuk kelayakan Piala Dunia. Benda ni simple je. Sebab tu kata FAM ni dah lama tak kena jentik dah. Dah lama tak kena segah. Dah lama tak kena baling buasak. Tu kenangan tu Sebab apa Kepala Tan cakap macam tu? Bila kita cakap tentang pembangunan akar umbi, semua pihak main peranan. Bermula daripada induk FAM tu. Akar umbi, nama pun akar umbi. Akar kita kat mana sekarang? Akar kita bukan kat atas, akar kita kat bawah. Mana ada akar di atas? Ada ke akar daripada atas? Cameraman, ada akar di atas? Mana ada akar daripada atas? Semua akar kat bawah. Jadinya, mana akar umbi kita? Yang kat bawah-bawah ni. Yang dekat sekolah-sekolah, yang dekat Liga MSSD ke MSSN ke, yang dekat Liga Amatur, Liga Sosial. Lepas tu pergilah ke Liga Super, Liga Perdana semua tu. Itu dia akar umbi. Jadi kat situ dah kita kena cari bakat-bakat baru. Kita kena bentuk. Takkan kerja FAM pula. Tak adalah aku nak marah FAM je. Sekarang ni FC sekarang ni dengan FA daerah semua tu main peranan lah juga. Ini tak semua kroni. Goddamn right. Tak silap. Kepala Tan dah pernah petik lah benda ni. Cuma tak secara detail lah. Ni sekarang ni Kepala Tan nak cerita pasal detailnya akar umbi ni. Di mana sepatutnya kita bermula. FAM sebagai abah lah kita cakap. Abah. Sebagai orang kata, kalau pokok tu, dia ujung sekali. Akar tu kat bawah tu. Jadi bagilah arahan. Ini tidak. Dia memang mewajibkan. Dia mewajibkan setiap FC ada program akar umbi. Program orang kata akademik. Lalah FAM buat pula projek MSN. Kepala bananya kat situ. Kepala mana kau tau? Biarlah yang bawahnya buat kerja. Kau tengok tak? Nampak tak apa yang Kepala Tan cakap tadi? Belum settle satu benda, dia potong tangkona benda lain. Ini yang jadi tak tentu hala tim kita tak ke mana sebab ni lah. Cuba kita duduk elok. Kita kalau buat graf kita tengok akar kita ambil pokok, anak pokok. Akar kat bawah. Okey. So yang liga-liga bawah ni, kita
kita develop lah. Contoh macam ni, Selangor tu, dia dapatkan Syarul Nazim tu daripada Liga Amatur tu, naik di Selangor 2. Sekarang key player dalam Selangor 1. Itu baru betulnya Akal Umbi. Itu contoh yang boleh kita perkatakan. Contoh Arif Aiman, tu contoh lagi. Tapi dia tak menyeluruh. Bila sampai ke satu tahap, nama dia tak ada. Benda ni bukannya kerja sehari dua. Mana ada orang nak cakap pun kasar sangat. Nak cakap kan dia tak lah, kasar sangat nanti. Nanti ada dah yang cakap tu, yang program-program projek sekolah-sekolah tu. Okey, pada tak nak beritahu, nak sedarkan kepada semua, tak dapat dinafikan. Memang FC, setiap FC sekarang, contoh Seri Pahang FC semua tu, dia ada sekolah anak angkat. Sekolah anak angkat di sekolah-sekolah. Contoh kalau kat Pahang ni, yang paling tahu sekolah seberang Temeloh, dia bawah Seri Pahang FC. Tapi kena ingat, dia orang tu akan di bawah Kementerian Pelajaran, akan pergi ke KBS. Dia tak pergi pun ke Pahang FC. Pahang FC pun tak pandang dia orang, sama dengan tim lain. Itu bukannya Akal Umbi. Akal Umbi ni, itulah kita tengok, kita sokong Euro sekarang kan. Korang tengok tak pembangunan dia macam mana? Kita sokong sangat Arsenal yang cak ayam tu, Chelsea yang tak apa-apa tu. Nak macam MU, merasakan bakat-bakat baru. This man is absolutely madly. Tengok macam mana dia punya gilap pemain-pemain muda dia. Itu daripada Akal Umbi, akademik dia orang. Ini tidak. Bila ada akademik, korang tutup. Kononnya tak ada bajet lah, apalah. Ini semua politik lah. Tolonglah. Tolong faham Akal Umbi daripada bawah. Kita tak bentuk langsung, tak ada langsung pembentukan akal apa daripada Akal Umbi tu, tak ada. Sebab tu aku cakap, kegagalan kuat kebangsaan untuk kelayakan Piala Dunia, aku tuju kepada FAM. Aku tak tuju sangat kepada player. Sikit lah pada player. Tapi kegagalan tu pada FAM. Itu bercerita pasal Akal Umbi. Okay? Tinggal barang. Allahu Akbar. Aku tinggal barang lah. Patutlah tak berasap mulut. Baru dia lain sikit rasa. Okey. Jadinya bila sebut tentang Akal Umbi ni, okey, dah aku terangkan tadi, dia bukan setakat daripada bawah, daripada amatur ke, daripada sekolah ke apa, bukan. Daripada FC, bukan itu saja. Macam intro peletau tadi, penyokong pun main peranan. Kepada FAM, tolong jangan berlagak sangat, tolong jangan ego, sombong, bongkak sangat. Dengar sikit kritikan para penyokong. Korang dah ada dah, orang kata, esko penyokong dalam memberi pandangan dari pihak bagi pihak penyokong. Korang tengok tak betapa dia orang berjuang juga. Bukannya sekadar pemain jurulatih yang berjuang, tapi para penyokong juga berjuang. Demi siapa? Demi Malaysia, tanah air tercinta. Satu lagi cerita kelakar yang Palatau nak petik hari ini adalah tentang Sapawi Rashid. Sana bunyi, sini bunyi, sinun bunyi, belakang bunyi, atas bunyi, bawah bunyi. Yang tua salahkan yang muda, yang muda salahkan yang tua. Ambung korang. Sekarang ni Palatau nak cakap, Palatau nak salahkan Sapawi Rashid sendiri. Walaupun JDT, orang kata, mempertahankan Sapawi Rashid. Of course lah mempertahankan. Sebab siapa Sapawi Rashid? Anak emas JDT kot, player mereka sendiri. Walaupun dia ni dikatakan dah pulih 100%. Okay, kalau ikutkan statistik yang dikeluarkan oleh JDT sendiri, di mana menyatakan bahawasanya Sapawi Rashid ni dah semula dalam kesebelasan utama dengan 5 perlawanan, 2 gol dan sebanyak 384 minit permainan. Dia dah beraksi. Bagus. Satu benda yang bagus. Tapi kenapa bila main di peringkat antarabangsa, cendeng? Tahu cendeng? Tak tahu hala tuju. Tak ada sentuhan, tak ada cobaan langsung, tak ada apa yang menarik daripada Sapawi Rashid seperti mana yang kita kenal Sapawi Rashid sebelum ini. Jadinya, kalau nak cakap yang tua marah kutuk yang muda, yang muda kutuk yang tua, Sapawi pun main TikTok. Senyum je. Kepada Sapawi Rashid sendiri, Palatau boleh katakan yang Sapawi Rashid dia masih lagi takut-takut. Sebab main Liga Tempatan, Liga Malaysia, siapa sangat yang dihadap? Dia boleh makan lah kot. Dan dia dengan orang kata nama besar dia. Main peringkat antarabangsa, jumpa dengan pemain-pemain yang lebih hebat, dia jadi
takut sikit lah. Bukan takut sebab untuk bermain, tetapi mungkin takut injury dia datang balik. Jadi kat situ, hati kecil. Kalau Palatau nak cakap dia ni jago kampung, keterlaluan pula. Kan nanti ramai yang kecam Palatau nanti. Yalah, dekat liga sendiri kau hebat. Habis di peringkat terbangsa, jadi tikus. Entah ke mana. Jadinya yang Palatau nak beritahu kat sini, tak payahlah nak salahkan yang tu, yang salahkan yang ni. Relax sudahlah. Tak payah nak claim yang siapa harus dipersalahkan. Terima sahaja kekalahan tersebut dan terima sahaja kita tak ada rezeki. Perjalanan kita masih jauh. Bukannya tamat di kelayakan Piala Dunia. Betul. Bila lagi kita nak lepas ke kelayakan Piala Dunia? Palatau dah tak ada dah mungkin masa tu. Nak tunggu lagi beberapa tahun. Tapi kita ada lagi Piala Asia. Kita melangkah step by step. Kalau kita betul-betul menyusun strategi untuk pembangunan bola sepak Malaysia. Kepada Sapawi Rashid, hari itu Palatau dah beritahu, pemain ni bukan sekadar menerima apa yang diberi oleh coaching. Kalau anda injured, bukan sekadar mendengar dan menerima arahan daripada doktor. Anda juga kena ada inisiatif sendiri. Duit gaji dah besar, beli protein yang mahal bagi recovery tu cepat. Pergilah orang kata buat sesi counselling ke apa ke. Banyak. Jadi pemain sendiri perlu ada inisiatif. Di dalam kesedihan kita memperkatakan tentang kegagalan pasukan Harimau Melaya, ada sedikit kemanisan untuk kita banggakan dengan pemain-pemain kebangsaan kita, iaitu Allahyarham Mokhtar Dahari. Menduduki tangga ketiga dalam ranking FIFA penjaring gol terbanyak di peringkat antarabangsa. Bukan calang-calang. Ronaldo, lepas tu Ali Daei, Mokhtar Dahari. Messi pun duduk bawah. Pele pun duduk bawah. Hilang rasa orang kata, rasa sedih, rasa kecewa dengan Harimau Melaya, dengan pasukan kebangsaan bila terpampang bendera Malaysia, aksi seorang pemain tempatan, betul-betul tempatan, bukannya naturalisasi, dengan misalnya yang garang, dengan struktur tubuhnya yang padu, dengan rambutnya menggerbang, mengisi kekosongan di tempat ketiga dengan 89 gol sepanjang kariernya di peringkat antarabangsa. Wow, satu benda yang boleh dibanggakan di waktu ketika itu. Kalau kita bercakap tentang legasi badminton, kita ada keluarga Siddiq, daripada Misbah Siddiq, Jalani Siddiq, Razif Siddiq, ada Rashid Siddiq. Tengok legasi dia. Hilang keluarga Siddiq, kita ada pula Wan Johan, kita ada pula keluarga Hashim, Hafiz Hashim dengan Roslin Hashim, dan kita ada Datuk Lin Chong Wei, dan sekarang ada penyambung untuk menjadi juara dunia. Bercakap tentang hoki, daripada nama-nama besar, Nawan Nawawi, S. Kumar, Saiful Zaini, kita ada Tengku, kita ada Syarif Faizal Faizal Syahri, salah, itu main bola. Faizal Syahri yang akan membawa legasi kat hoki ke pentas dunia sama dengan sukan lain. Ada pelapis. Persoalannya di sini, siapakah pelapis Allahyarham Mokhtar Dahari? Kalau kita berkatakan dengan lebih detail, dengan lebih panjang lebar, sekarang kita akan nampak kerana apa? Liga tempatan pun kita guna pemain import sebagai penyerang. Nasib baik kita masih ada Syahril Fikri, kita ada Luqman Hakim, kita ada Nur Syahrul Idlan Talaham yang mengisi nama sebagai penyerang utama pasukan masing-masing. Tetapi bila berada dalam skuad kebangsaan, mereka tenggelam. Sayang sangat. Ni semua salah FC lah ni. Salah tim-tim dekat bawah ni. Mengagung-agungkan pemain-pemain import. Kita ada pemain muda yang berbakat, kita ambil dah 2 lagi import penyerang. Sedangkan kita boleh ambil back, boleh ambil tengah, ambil juga 2 penyerang untuk import. Jadi kekosongan untuk pemain tempatan tak ada. Itu sayangnya. Dan kalau ada pun, tak diberi peluang bermain. Kita kena pandai ambil risiko dan kena ambil risiko. Kita kena bagi peluang ini. Ini barulah pembangunan akar umbi. Walaupun sedikit baru kita cakap tentang pembangunan akar umbi. Tolong, kita nak nanti cucu cicit kita lihat bendera Malaysia, pemain kebanggaan dia berada setara dengan pemain-pemain dunia seperti Ronaldo, Messi dan sebagainya. Tak maaf lah, aku sebut Ronaldo dan Messi je. Aku kenal 2 tu je, yang lain aku kenal. Dalam kehidupan kita ni, jangan terlalu ego. Bila kita ego, kita akan lupa sekali-kalinya. Pepatah orang tua ada mengatakan, ikutlah resam padi, makin berisi, makin tunduk. Jangan ikut resam lalang, makin tua, makin tegak. Tak nak langsung nak pandang ke bawah. Kenapa Palatau petik pepatah tersebut? Kerana Palatau tengok sekarang ni, terutamanya geng-geng otai yang pernah bermain dengan pasukan negara yang membawa negara ke satu peringkat yang lebih tinggi, seperti
Khalid Ali dan Jangan Nasi. Dia orang punya smash, berbunga-bunga smash dia orang. Tak fikir langsung. Dia orang ni hanya orang kata memang diberi peluang untuk berkata-kata di media-media masa, ataupun dia orang ni memang nak cari populariti sedemikian rupa. Itu cerita yang tua. Cerita yang muda pula, apa lagi? Guna kuasa, guna harta yang ada, guna duit yang ada untuk belagak. Tak nak ke dia orang? Tak ada ke satu perasaan di mana yang tua dengan yang muda duduk sekali, bincang ada elok, dah bangun kan? Janganlah nak ada orang kata populariti murahan. Buat malu lah. Tak ke mana pun nanti kalau best ni. Buat sakit hati lagi ada. Itu cerita tentang individu, yang tua dengan yang muda. Belum cerita tentang organisasi macam MFL yang dia tahu apa? Nak lepas tangan, nak habiskan liga, buat liga. Pakai buat je sebab nak dapatkan income, nak bayar overhead yang tinggi, nak bayar gaji-gaji yang staff-staff yang ada, takut lari lagi ke tempat lain. Nak bayar bangunan yang besar tu. Itu je. FA daerah sama juga, ego juga. Yang ni dengan ego yang ni, dengan perangai yang ni. Ni realiti lah. Kalau kita dapat buangkan ego kita ni, dapat duduk bersama, bincang bersama, bola sepak takkan merundung macam ni. Dekat bawahan pula ada esko-esko, ada individu-individu yang bagus yang boleh mengetengahkan idea-idea yang bernas, yang boleh buat kerja. Kau halang daripada duduk dekat Esko FM sebab dengan alasan tak payah pergi FM. Bodoh je FM tu. Duduk kat sini lagi bagus. Kau tahan pula dia. Jadi siapa yang terciduk? Pemain-pemain berbakat lah. Pemain-pemain yang kata ciduk. Hala tuju dia orang hilang. Selat-selat bulan bila dah hilang, itulah yang buat TikTok, yang jual baju, yang jual air, yang cakap benda-benda tu salah. Tak. Tapi sebenarnya hidup dia orang adalah bersama orang bola sepak. Mereka dah terapkan diri dia orang dekat bola sepak. Buanglah ego tu. Jadilah seorang yang bukan cakap petah berkata, tetapi hanya bukan kata-kata, tapi dilaksanakan dengan cemerlang, terbilang dan terbilang. Itu dia. Panas. Panas sekarang weh. Dia panas apa? Cuaca kat luar panas. Baru balik daripada satu tempat latihan yang digembang-gemburkan. Dikatakan tempat itu akan menjadi pusat latihan Seri Pahang FC, ataupun dipanggil apa panggil dia? Clubhouse untuk Seri Pahang FC. Cerita yang menarik yang Pelatau nak beritahu kat korang ni, gila-gila, memang menarik gila. Padang tu dekat Kuantan. Padang tu dekat Kuantan. Apa kena-mena? Sebab itulah Pelatau daripada awal tadi sebut pasal FFM gagal. Padang yang Seri Pahang FC nak guna untuk clubhouse dia pun korang nak ambil. Kenapa Apa masalah korang jauh betul korang nak ambil Padang tu nak buat. Okey, jap. Ini mesti korang dengar Pelatau yang sebelum ni, yang Pelatau condemn pasal player kebangsaan pergi ke selatan untuk latihan pusat. Yang lepas ni korang nak suruh player kebangsaan buat latihan kat Pahang. Jadi Pelatau takkan berbunyi. No. Anda silap. Baru Pelatau faham. Kau nak menyebut pula. Astaghfirullahalazim. Kenapalah jadi gini? Aduh, tak boleh terima lah pula aku ni. Tapi yelah, aku yang minta itu. Suruh. Tapi tak boleh terima lah. Tapi korang kena relax. Walaupun FM ganggu apa yang nak dilakukan oleh Seri Pahang FC, akhirnya di dalam perbincangan dan mesyuarat tersebut, kemenangan berpihak kepada Seri Pahang FC. Ku lihat, ku sokong, ku banggakan. Kalah FM. Alamak. Mesti ramai tanya kat mana Padang tu kan. Dah relax tu. Tapi tak ada terima lah. Terror juga, hebat juga Pahang tapi baru betul lah Pelatau baru perasan lah. Pelatau baru petik benda ni 2 minggu lepas. Tiba-tiba minggu ni cerita dia. Minggu lepas Minggu ni FFM nak ambil Padang tu. Ya Allah, aku tak boleh terima. Kena nak buat baik dengan Pahang sebab nak selamatkan Pahang kalau Pahang tersingkir.
Jadi Liga Malaysia insya-Allah akan bermula pada 25 Julai 2021. Insya-Allah. Jikalau pandemik COVID-19 ini dapat diatasi dan dikurangkan. Di atas itu mungkin tidaklah, tapi dikurangkan. Jadi kita perlukan kerjasama kita semua ni. Semua kena kita jaga kita. Kalau kita nak liga kita diteruskan dan kita hadir ke stadium. Sebabnya untuk akar umbi kita Piala Belia dah bye-bye lah. Bye-bye. Dah tak ada dah perlawanan untuk Piala Belia. Yang tinggal hanya Piala Presiden dan Futsal yang kemungkinan akan bermula pada September nanti. Oh, lagi lambat dia orang nak mula. Tapi rasanya yang main carnival tu, tak main liga lah tu, main carnival. Jadi itulah dia. Akar umbi kita yang jadi mangsa disebabkan ialah pandemik COVID-19. Betul tak? Tak boleh nak cakap lebih-lebih. Jadi apa yang korang tak tahu, Palatau dah bagi tahu. Apa yang Palatau tak tahu, korang pun tak tahu. Sama-sama kita buat Palatau. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share Digitabun TV.